Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah kerana hari ini kita masih lagi diberi nikmat kesihatan dan masa lapang, kan, seperti mana dalam hadis, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia sering lupa, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Alhamdulillah. Jadi hari ini alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang. Yang pertamanya saya sendiri, Allah beri lagi peluang untuk berikan sharing dalam sesi live ni, walaupun mungkin setengah orang rasa macam biasa dan sebagainya, tapi bagi saya tak apalah, kan. Paling kurang tak semua orang yang tengok ataupun tak semua orang yang dengar ni dia dapat, kan. Tapi paling kurang akan ada seorang ataupun dua yang dia akan terkesan ataupun paling kurang dia dapat, kan. Kalaulah semua orang tak dapat sekalipun, lillahi ta'ala je lah, gitu. Okay, baik. Jadi alhamdulillah pada malam ini, malam yang ke cuba teka malam ke berapa, kan. Kot bagi ada yang dah follow ni, dia mesti tahu malam ke berapa. Malam yang ke-6. Okey. Jadi PKP kita dah masuk hari ke-6 ataupun hari ke-7 kalau tak silap saya. Hari ni kita dah total lockdown, sembang santai total lockdown siri ke-6. Okey. Jadi hari ni hari terakhir lah ataupun hari ketiga kita dengan tajuk yang sama, iaitu aktiviti dan program yang boleh dibuat di rumah, kan. Sebab apa? Memang tajuk ni yang seperti hari pertama lagi bila saya sentuh tentang tajuk ni, banyak perkara yang disenaraikan, 10 perkara, kan. Lagi pula kita nak share, nak syarah ataupun nak terangkan dan sebagainya supaya kita faham, kan. Jangan kita bagi point je, lepas tu tak faham, lepas tu lalah kalut lah, tak tahu nak buat apa, kan. Okay. Jadi kita telah selesai 7 point ataupun 7 perkara sebelum ni. Jadi untuk malam ni saya tak nak recap, jadi boleh tengok pada sesi live saya sebelum ni. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan habiskan lagi 3 point, dan 3 noktah ataupun 3 isi pada malam ini untuk tajuk aktiviti dan program yang boleh dibuat di rumah, kan. Bagi sahabat-sahabat yang rasa lebih kurang seminggu dah lah kita duduk rumah, betul tak? Apa yang kita buat? Apa yang kita rasa? Apa yang kita dah capai? Ataupun apa yang kita dah buat lah, senang kata, kan? Apa je yang kita buat di rumah ni, kan? Kadang kita tak tahu bela dan sebagainya, kan. Jadi alhamdulillah paling kurang mungkin kita je rajin kat WhatsApp, kan. Jadi kita ada selalu tengok apa yang orang tulis dan sebagainya. Jadi paling kurang benda tu dia memberikan satu kesan impak, dan memberikan idea pada kita apa yang kita nak buat, apa kita nak share. Okey. Jadi poin pertama pada malam ini ataupun poin yang ke-8 lah, senang kata, apa yang kita boleh buat kat rumah adalah isi mutabaah amal bersama keluarga, ataupun kata nama lain dia kita kata KPI tarbiyah. KPI tarbiyah bersama keluarga. Okey, jadi poin ni kenapa kita kena buat, kan? Sebab kadang hidup kita ni dia ada pelbagai dimensi ataupun pelbagai faktor, ataupun kita kata kita ada pelbagai sudut dalam hidup kita ni. Ada yang dia sudut rohani, ada sudut jasmani, kan. Ada kita hidup di dunia ni kita panggil duniawi, kan. Selepas kita dah meninggal kita akan ke akhirat, kan, ukhrawi, dan banyaklah term-term lain yang saya rasa tak perlu saya nak sebut lah. Tapi poin dia di sini, bila mana kita susun KPI keluarga, KPI tarbiyah untuk keluarga ni, barulah kita akan, orang kata, tercapai satu benda ataupun kita tercapai perkara yang kita nak capai dari sudut tarbiyah, kan. Sebelum ni macam live semalam saya ada sebut tentang bila mana ada seorang sahabat ni, dia dalam family mertua dia, kan, dia orang susun nak buat usrah dan sebagainya, kan. Bagi saya itu suatu perkara yang menarik lah, kan. Bagi siapa yang mampu teruskan, bagi siapa yang rasa dia nak buat, contoh dia memang set sebulan sekali paling kurang dia akan buat sesi video call WhatsApp bersama family, pun satu perkara yang menarik,
Kan? Tapi untuk poin pada malam ini, yang pertama adalah KPI tarbiyah untuk keluarga. Apa yang kita boleh susun? Contoh, baca Quran sekali, solat jemaah sekali. Sekarang kan masjid tutup kan, jadi kita boleh solat jemaah sekali, baca Quran, ataupun kita mungkin ada had-had zikir yang kita tentukan. Contoh, kita selawat berapa kali, zikir-zikir tertentunya berapa kali. Jadi benda-benda ni yang kita boleh susun. Jadi yang benda ni pun memang kita boleh pertingkat ataupun kita boleh buat. Begini, yang tak pernah buat, kita buat. Yang dah buat, perkasakan. Yang dah perkasa, hebatkan. Kan? Jadi buatlah benda tu. Okey, so itu tentang KPI tarbiyah kita. Seterusnya, poin yang kedua pada malam ini ataupun poin yang ke-9 adalah kita susun jadual harian keluarga kita. Kan? Sebab apa nak kena susun? Hidup ni percayalah, kalau kita tiada perancangan, kita tak ada, orang kata tak ada susun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita tak susun hidup kita ni, kita tak rancang. Waalaikumsalam Zul. Sihat Alhamdulillah. Ni Zul Ilmi Aizat ni, sahabat dari sekolah menengah dulu. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita tak susun kita punya jadual hidup kita ni, percayalah kita ni memang akan terumbang ambing kan. Orang kata follow the flow. Saya ingat dulu waktu di kampus dulu, ada lecturer, dia akan tanya kami setiap orang. Waktu tu kelas tutor saya dalam 20 orang, 24 orang gitulah. Dia tanya, okey, contoh dia sebut nama Aizat. Okey, apa yang kamu nak buat lepas lepas grad nanti? Saya tak pastilah doktor Saya rasa saya follow the flow je kot. Tengoklah apa jadi. Itu contoh. Bukan nama sebenar jangan ada yang terasa pula. Okey, itu contoh. Jadi kadang-kadang bila kita tak merancang hidup ni, kita tak, orang kata kita tak ada apa yang kita nak capai sebenarnya. Betul tak? Apa yang kita nak buat, kita tak tahu tau. Bila mana kita susun, kita okey hari ni, okey esok first kita nak buang sampah, lepas tu nak pasang lansir, contoh kan, kita nak buat ini. So kita ada target, kita ada KPI yang kita nak capai. So benda ni kita boleh buat dengan family ataupun yang mungkin duduk rumah bujang, sama pakat dengan kawan-kawan. Kita nak gotong royong dan sebagainya. So benda ni kita boleh buat bersama ketika total lockdown ni. Ini antara aktiviti yang kita boleh buat. Kan? Jadi memang boleh sangatlah untuk kita susun jadual ni. Okey, baik. Itu perkara kedua ataupun perkara ke-9. Dan perkara terakhir, saya nampak macam cepat sikit lah, sebab poin yang terakhir ni dia agak panjang sikit. Okey, poin yang terakhir adalah yang dicadangkan dalam 10 cadangan untuk aktiviti dan program yang boleh buat di rumah ni adalah tambah baik ilmu parenting. Dikhususkan ilmu parenting. Mungkin yang buat ni dia dah berkeluarga, dah ada anak sebagainya, so dia letak di situ ilmu parenting. Dia tekankanlah ilmu parenting. Banyak lagi ilmu, mungkin kata ada yang dalam fasa mengaji, tingkatkan ilmu mengaji. Ada yang tengah fasa bekerja, tingkatkan ilmu bekerja. Kan, boleh buat fan page. Untuk makluman Abang Faiz, saya ada fan page nama Iqbal Ajamalullah. Boleh cari tengok gambar tengah pegang mic macam ni. Okay, baik. Okay, back to the point. Jadi tambah ilmu parenting. Kenapa kadang-kadang orang dia ingat kahwin ni sekadar macam mudah tau, benda yang simple. Okay, aku kahwin, aku ada duit, kahwin. Dan lepas tu apa dia nak daripada kahwin tu? Okay, kemudian dia dapat anak. Alhamdulillah dapat anak. Bagi yang tak dapat anak, macam mana pula? Nampak tak? Dia banyak tahu persoalan dalam perkahwinan ni kalau kita nak rungkaikan di sinilah, tapi memang kita tak cukup masa. Okay, baik. Jadi mungkin sedikit tips lah yang saya boleh share kan. Mungkin ada orang lain yang dah kahwin lebih lama. Macam baru ni saya ada tengok satu posting. Saya suka. Saya kenal abang ni, dia kerja di Petronas, bahagian macam strategik lah kan. Memang penampilan pun sangat kemas. Dia tulis di situ, Alhamdulillah 22 tahun perkahwinan. Macam tu lah, posting dia panjang. Saya tak baca habis lagi. Tapi poin saya adalah nak ceritanya, mesti ada something yang dia buat ataupun dia dengan isteri dia bincangkan, rancangkan untuk pastikan macam mana rumah tangga dia orang tu boleh kekal. Sebab apa? Kadang-kadang hari ni kalau kita tengok orang muda lah ataupun orang tak muda pun lebih kurang je. Kan? Ada yang kahwin tapi kadang tak sampai setahun dah bercerai. Ada yang kahwin kadang-kadang 15 tahun pun boleh bercerai. Nampak tak? Jadi apa sebenarnya orang kata intisari, intipati dalam rumah tangga yang boleh
diorang ni orang kata melekat, kekal dan sebagainya. Kan, kebetulan sebelum live tadi, kebetulan kan saya buka Twitter, dia ada tulis kat situ dengan Hilal Ashraf. Boleh tengok Twitter dia tulis, tak sangka fikrah yang dia pegang dalam bab ni, bab rumah tangga ni kena dengan pesanan Umar Al-Khattab. Kan dikisahkan, dia tulis situ, ada sahabat cakap pada Umar Al-Khattab, aku nak bercerai sebab aku dah tak cinta dia. Jadi dia kata adalah panjang lagi lepas tu. Point dia di sini, kalaulah perkahwinan itu sekadar cinta, kan, ada pula yang komen bawah tu apa tahu, kalau macam tu pecinta wanita lah yang paling senang orang kata bahagiakan orang, sebab dia kahwin ni sebab cinta. Kan, jadi ada lagi lah yang komen bawah tu, kita kata kahwin ni sebenarnya is all about responsibility. Wah, speaking pula responsibility ni apa? Tanggungjawab. Kan, kadang-kadang ada yang saya pun pernah ada baca artikel, dia kata dia orang ni kahwin atas orang kata parent satukan, kemudian kahwin kan, dua-dua anak yang soleh-solehah baik, okey, ikut mak ayah, dan lepas tu kahwin, alhamdulillah hidup okey, yang lelaki kerja, yang isteri jaga anak, kerja dan sebagainya. Dan kemudian kadang bila ditanya di situ, kadang-kadang bila ditanya dia kata kami tak bercinta pun sebelum kahwin. Kan, tapi boleh je hidup bahagia dan kekal lah sampai sekarang. Saya tak baca lagi lah artikel pasal dia orang dah bercerai ke apa kan. Tapi point dia adalah point dia tadi tambah ilmu tentang parenting. Parenting ni orang kata selalunya parenting ni jaga anak lah kan. Ilmu macam mana kita nak behave sebagai parent. Tapi saya lebih suka besarkan skop sebagai parenting ni, macam mana kita jadi tauladan kepada anak-anak. Itu yang saya suka. Sebab apa? Benda ni pun anak-anak ni kita ibaratkan satu kain yang kosong. Mak ayah ni yang akan corakkan macam mana anak-anak ni. Jadi peranan mak ayah tu sendiri kena menjadi tauladan pada anak-anak. Soalnya sekarang, kalau kita tanya anak-anak kan, kita tanya anak-anak kita, siapa idola kita? Pernah tak dia sebut ayah? Ataupun dia sebut mak kita? Kan, kalaulah kita boleh jadi sampai bila anak kita besar nanti, dia akan sebut, siapa idola kamu? Ayah saya. Siapa idola kamu? Mak saya. Sampai kalau boleh tahap macam tu, hebat. Kan, benda ni saya pernah alami. Saya pernah pergi satu kursus motivasi lah, lebih kurang gitu. Lepas tu dia tanya seorang-seorang. Yelah, orang kata jawapan yang standard, kita akan sebut siapa idola kita? Rasulullah SAW. Betul tak? Kan, tapi soalnya Rasulullah sangat jauh dah dengan kita kan, 1400 lebih kan. Bagi orang yang betul-betul mencintai Rasulullah, dia akan letakkan Rasulullah dalam hati dia. Walaupun Rasulullah itu jauh, tapi dia tetap dekat di hati kita. Soalnya bila bab idola ni, kita akan sebut tentang orang yang nampak. Kalau kita sebut tokoh politik, ada orang yang akan sebut Tun Mahathir, ada orang akan sebut Datuk Seri Najib, ada orang akan sebut PM kita sekarang, ada orang akan sebut Tok Guru Haji Hadi. Kan, okey, untuk makluman semua, Tok Guru Haji Hadi ni saya ada terbaca tadi kan, ramai pula orang post kata Tok Guru Haji Hadi tak berapa nak sihat. Kan, tapi dia stabil di IJN. Sama-sama kita doa beliau cepat sembuh insya-Allah. Okey, baik. Balik kepada poin tadi. Luqman Hakim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, balik kepada poin tadi. Macam mana tambah baik ilmu parenting? Banyak cara sebenarnya. So dalam bab ilmu parenting ni ataupun rumah tangga ni, ada beberapa tips yang saya boleh share lah. Kan, ada 3 tips yang saya nak share. Ini mungkin sedikit pengalaman saya yang baru kahwin, orang kata baru sangat lah, lebih kurang 2 tahun lebih, alhamdulillah. Tapi apa yang saya boleh share adalah, yang pertamanya, jaga expectation. Jaga kita punya sangkaan, jangkaan. Jangan expect tinggi benda ni. Ini yang penting. Sebab apa? Dalam rumah tangga, bila kita expect lebih, kita mengharapkan isteri kita buat gini. Isteri kita bukan robot. Isteri kita manusia. Dia ada perasaan. Dia juga penat. Betul tak? Tapi bila kita expect dia ni macam pelayan, dia ni macam apa, itu kan teruk. Kita back balik kepada orang kata tujuan asal perkahwinan itu. Kan, jadi jangan expect tinggi. Isteri pun sama. Jangan mengharapkan suami ni boleh bagi pumpang istana dan sebagainya. Janganlah harap okey suami ni gini. Kemudian adalah orang akan soal, kalau kita tak harapkan macam tu, kita nak harap macam mana? Sudah ada je jawapannya kan. Mesti ada soalan. Tak apa,
Okey, senang kata macam ni. Point dia, jangan expect tinggi dalam hubungan rumah tangga. Lagi-lagi yang baru. Saya doakan sangat orang yang baru kahwin, baru 3 bulan, 6 bulan, setahun lebih, 5 tahun ke bawah lah. Macam saya sendiri, saya sentiasa doa. Saya kata, ya Allah, saya tak pernah lupakan doa ni dalam setiap kali doa saya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amalkan doa ni. Dan insya-Allah keluarga kita akan baik insya-Allah. Itu yang pertama, jangan expect tinggi. Yang kedua adalah sentiasa laksanakan peranan dan tanggungjawab. Asalnya saya nak tulis point ni, sentiasa ingat peranan dan tanggungjawab. Tapi saya tukar, sentiasa laksana. Sebab kadang-kadang kita tahu peranan kita ni nak buat itu, buat ini, kan? Tapi kita tak laksanakan. Kita tak buat tahu benda tu. Menyebabkan apa yang sepatutnya dibuat, ia tidak dibuat. Sebagai contoh, seorang ayah dia perlu memberi nafkah kepada isteri. Kan? Tapi nafkah tu tak diberikan. Itu dah satu kesalahan lah ataupun kekurangan lah dalam rumah tangga tersebut. Sama juga dengan isteri, dia perlu melayani suami, kan, dan sebagainya. Jadi bila kita kenal, kita tahu peranan dan tanggungjawab ni, barulah kita boleh laksanakan dengan baik, kan. Tapi kalau peranan tu pun tak tahu, tu masalah lah. Dan isu ni kena selesai bila? Sebelum kahwin lagi. Okey, baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah yang saya boleh share hari ni untuk tambah baik ilmu dan parenting ni adalah berterus terang. Ramai orang kadang dia suka simpan belakang. Ayat dia orang kata simpan tak apalah, dia tak perlu tahu. Tak perlu tahu. Elah benda remeh je. Kan, berterus terang. Sembang je. Macam saya sendiri. Ini tak tahulah, mungkin pendapat orang lain. Dia punya pandangan dia. Pandangan saya sendiri, dengan siapa saya kawan, saya akan maklum pada isteri saya, terutama yang perempuan. Kan, supaya dia jelas. Tak adalah tiba-tiba berlaku kes apa-apa, yelah tu, memang dia ni masalah ni, kan, dah jadi lain. Kan, jadi dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita musuh, kalau boleh kita bagi tahu. Tapi janganlah musuh orang, tak baik. Kalau boleh semua kita kawan baik-baik je. Kan. Okay, jadi kita berterus terang. Isteri juga macam tu. Bila dia tahu cara otak laki ni fikir, baru dia senang. Dia cakap, okey, laki ni style ni dia kena jelas. Cakap ini A, B, C. Laki ni tak boleh cakap banyak sekaligus. Dia kena cakap satu. Itu style laki. Perempuan pula kalau kita cakap banyak tak apa. Tapi tengok jenis orang juga. Tak semua laki kena cakap macam tu. Ada je laki cakap lah macam mana lintang pukang sekalipun, dia boleh faham, dia boleh laju je tangkap je. Perempuan pun sama. Kadang-kadang kita ingat cakap lah banyak dia boleh tangkap. Tapi ada juga perempuan yang kita kena cakap satu baru dia faham. So bila kita dah tahu cara macam mana kita nak berkomunikasi, dan lagilah senang untuk kita berterus terang. Kan? Berterus terang ni dalam banyak hal lah. Saya kata, boleh kata segala jenis hal lah kita kena berterus terang. Kan? Jadi apa-apa perancangan, bincang sekali, dan cuba laksanakan sekali. Okey, so itu 3 poin pada malam ini. Yang pertama tadi KPI tarbiyah ataupun isi mutabah amal bersama family. Yang kedua, susun jadual harian keluarga, apa nak buat, itu, ini dan sebagainya. Mana perkara yang memerlukan pairing, kan, kena ada regu, kena bergu buat ni, kan. So bergulah. Kalau kata nak perseorangan, layan perseorangan. Dan yang ketiga, tambah baik ilmu parenting. Point dia di sini ilmu parenting lah. Kalau kata mungkin sahabat-sahabat pendengar kata nak tambah apa-apa juga ilmu, teruskan. Mungkin ada yang terlibat dengan saham, nak tambah ilmu saham, teruskan. Ada yang terlibat dengan bisnes, nak join seminar-seminar bisnes, teruskan. Jadi point di sini tambahlah ilmu. Kita ambil peluang dalam masa kita nak PKP total lockdown ni, kita ambil peluang untuk tambah ilmu kita. Benda ni saya dah sebut juga sebelum ni. Ilmu kita ni akan menentukan tahap kita. Kalau ilmu kita ni tahap sekolah rendah, maka otak kita level sekolah rendah lah. Kan? Tapi kalau tahap ilmu kita ni, insyaAllah kita tambah. Sebab tu wujudnya prof, profesor, emeritus dan sebagainya. Sebab ilmu dia tu menaik. Okay. So itu bab ilmu lah.
So saya rasa itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Masa pun saya kata dah 9.20 dah. Sepatutnya 9 suku dah habis kan. Okay, saya minta maaf lah, mungkin ada sahabat-sahabat yang saya terambil masanya. Saya minta maaf. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala